Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina wa khususan ila ruhi syekhi musannif hadzal kitab wa usulihi wa furu'ihi wa ma yantasibu ilaihi ajma'in syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zufrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifina bika bil hikmah وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'du. Faqala syekhul muallifu rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wal maqalatu tsaminatu wal 'ishruna. Ana Abi Bakrin Asy-Syibli rahimahullahu ta'ala wa huwa min uzama'il 'arifina qala inni uhibbu an ahaba laka jami'a hasanati ma'a faqri wa dha'fihi fa kaifa la tuhibbu sayyidi an tahabali jami'a sayyiati ma'a ghinaka maulaya anni. Alhamdulillah, para hadirin sekalian, syukur banyak-banyak kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpah dan kurnia-Nya, taufik dan hidayah-Nya. Pada hari ini, hari Jumaat, bulan Syaban, kita masih lagi diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk hadir ke rumah Allah, untuk sama-sama kita berjemaah sembahyang Jumaat. Dan sebelum daripada itu kita mendengar khutbah, dan sebelum daripada kita mendengar khutbah, kita muzakarah kitab Nasaihul Ibad karangan Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Makki rahimahullahu ta'ala. Hari ini kita sambung lagi muzakarah kita Wal Maqalatu Tsaminatu wal
ishruna. Dan bermula maqalah yang ke-28. Kata dianya, an Abi Bakri, diriwayatkan daripada Abu Bakar. Nama sebenar dianya Dulfin bin Jahdar. Ni bukan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu. Ini Abu Bakar ni kena kepada seorang tokoh ulama tasawuf, ulama sufi. Namanya Dulfin bin Jahdar. Gelaran dia dikenali dengan Asyibli rahimahullahu taala. Mudah-mudahan merahmati akan dia oleh Allah taala. Dia ni Baghdadiyul Maulad, di negeri Baghdad, yakni Iraq tempat kelahirannya. Wa mansya'u, dan hidup dia pun di Baghdad, di Iraq. Sahibal Junaid, dia bersahabat atau berguru dengan Syekh Junaid Al-Baghdadi. Syekh Junaid Baghdadi ni Ra'isus Sufiyah, atau digelar dengan Sayyidut Taifah, penghulu bagi orang-orang sufi atau ketua bagi kelompok sufi. Itu Syekh Junaid Al-Baghdadi. Satu daripada perkataan Imam Junaid Baghdadi, dia kata, lau idza ra'aita rajulan, apabila engkau melihat satu orang laki-laki, yamshi 'alal ma, berjalan di atas air, wa yatiru fil hawa, terbang di udara, tetapi la walakin fi'luhu tukhalifu syari'ah, tetapi perbuatan laki-laki tersebut tu menyalahi dengan syariat. Tak semayang, tak puasa, tak tutup aurat, curi, ikutlah, menyalahi dengan syariat. Kata dia, fa'lam annahu syaitan, maka ketahuilah olehmu sesungguhnya laki-laki itu ialah setan. Jadi ni orang panggil timbang neracanya yang dibuat oleh Syekh Junaid Baghdadi, sangat bagus sebagai pedoman kita di akhir zaman. Kerana terlalu banyak sangat hok mengarut-mengarut, hok pelik-pelik. Dan manusia ni suka benda hok pelik-pelik. Suka cari tok guru mengajar pelik-pelik. Tak suka ni mari masjid mengaji dengan ustaz-ustaz ada tauliah, mengajar tauhid, mengajar fiqh, mengajar tasawuf, mengajar tafsir, mengajar hadis. Dia kata lambat. Dak sapak Tuhan tu lambat ni. Maka carilah tok syekh hok sembunyi-sembunyi. Ada sungguh yang betul-betul syekh, tetapi dia diingat Sayyidi Imam Abi Madian qaddasallahu sirrahu, seorang tokoh ulama sufi pada kurun yang ke-6, kurun ke-7. Dia pernah kata pada kurung dia tu, dia kata kan, fa'lam anna tariqata hadzal qaum darisatun, ketahuilah olehmu akan bahawa sesungguhnya jalanan ini kaum sufi pada kurun yang ke-7, kurun ke-6 ni hancur lebur. Arti hancur lebur ni susah nak didapatkan yang betul, yang sebenar. Ibaratnya nak dapat intan berlian tu payah. Yang banyak tu orang panggil batu-batu kota, batu-batu bukit yang disalut seumpama intan berlian. Maka irtarro, tertipu dayalah manusia. Nampak seperti tarekat tasawuf, nampak seperti orang sufi fuqara ilallah, nampak seperti jalan at-tariqah ahlillah, jalanan orang-orang nak jadi wali-wali Allah, jalanan orang nak menyucikan hati supaya bersih ingat kepada Allah, supaya taqarrub qurbah ilallah, dekat hati dia dengan Allah. Rupa-rupanya
ditipu oleh syaitan. Habis duit banyak puluh-puluh ribu sampai tu tergadai rumah, sampai bankrupt setengah-setengahnya. Barulah terduduk, baru sedar, oh kita kena tipu ke tok sen. Tu banyak tu berlaku ni. Ada satu orang hamba Allah, dia belajar dengan seorang tok, dengan tok guru mana tak tahulah, di kota Damansara tu. Mari ke pondok ambung ngadu, nangis-nangis. Kan duit dia habis banyak. Rumah dia beli pun nak lelong. Habis duit nak bayar tak boleh. Bapa tu duk habis duit belanja ke syekh. Belanja ke tok syekh dia. Lalu dia cerita, dia kata tok syekh dia ni tak semayang. Tak semayang. Tapi ustaz, dia kata dia suruh anak murid semayang. Dia suruh anak murid ni semayang. Entah semua ni, dia kata tak boleh tinggal semayang, kena semayang, kena puasa. Jangan tiru saya. Saya orang martabat lain dah ya. Tu bahaya sungguh. Dia guna perkataan Syekh Imam Ibnu Athaillah Al-Sakandari dalam kitab Hikam. Dia katakan dalam kitab Hikam ada perkataan Imam Ibnu Athaillah Al-Sakandari. Ibnu Athaillah kata, man sabaqat inayatuhu lam tadur jinayatuh. Barang siapa yang telah terdahulu pada ilmu Allah, dia tu ahlul inayah. Arti ahlul inayah ni orang yang Allah Ta'ala peliharakan dia, tidak jatuh dalam lembah syaqawah. Lembah syaqawah artinya tidak diisyqaqkan oleh Allah, tidak dicelakakan oleh Allah, tidak mati dia dalam kufur, tidak masuk dia dalam neraka. Itu dia panggil ahlul inayah. Artinya dia ahlus sa'adah. Jadi dia kata barang siapa yang di dalam ilmu Allah telah terdahulu pada ilmu Allah, dia tu ahlul inayah. Man sabaqat inayatuhu. Barang siapa telah terdahulu pada ilmu Allah, keterjagaan dan keterpeliharaannya daripada kena azab bakaran api neraka, lam tadur jinayatuhu, nescaya tidak memberi mudarat apa-apa jinayah, dosa, maksiat yang dia buat. Jadi dia pun ceritalah, dia reka lah, bukan cerita sungguh. Kerana tu guru sesak ni biasanya gitulah, dia reka, dia banyak dakwa. Banyak dakwa-dakwi diri dia pelik-pelik. Itu. Dia pun cerita, dia kata, masa saya dulu duduk di Indonesia ni, belajar di Indonesia, betul sungguh ada. Memang pelawak jugalah. Kita nak tahu pelawak tak pelawak tu, tanya tok guru dia nama berapa. Dia sebut nama tok guru dia, Kiai Abdul Hamid Pasuruan. Loh, tok syekh dia Kiai Abdul Hamid Pasuruan tu meninggal, dia tak beranak lagi dalam IC tu. Tu nak cerita penipu tu. Macam mana awak sempat belajar dengan Kiai Hamid Pasuruan? Kalau Kiai Hamid wafat tu awak sendiri tak lahir lagi. Tapi ya reka lah, belajar di alam sana, macam-macam. Dia boleh reka lagi tu. Hanya orang yang bangang dan bodoh, yang letak akal di tepi buah akal, yang boleh terima. Sebab apa? Zahir keramat. Gigi dia bekak ni, dia tolak cik, jadi molek. Keramat itu ustaz, pelik-pelik Itu bukan keramat, itu istidraj. Nak belajar betul-betul ilmu tauhid. Amrun khariqul adat ni ada berapa perkara. Jadi dia buat rekod cerita, dia kata masa dia dah mengaji di Endong dulu tu, di Indonesia ni, tok syekh dia ni tanah dia dalam kubur.
Skrip tu yang ambil daripada filem Wali Songo Indonesia. Sunan Kalijaga kau gapo dak tu. Jadi apabila tanah dalam kubur tu dia berzikir dia ya. Allah 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 Allah, lama berzikir, tiba-tibanya Allah mari dia ya. Bercahaya dia tu, berkelip-kelip cahaya daripada atas tu, terlangit lagi. Masuk tepak dalam kubur dia, berdepan dengan muka dia. Lalu dia pun tanya Allah ya Allah, bagaimanakah saya nanti bila saya meninggal dunia? Adakah saya ni ahli syurga atau ahli neraka? Oh, direct tanya Allah. Lalu Allah Ta'ala pun jawab ke dia, Abang Mak jangan bimbang ni. Tu Abang Mak jangan bimbang, dia kata. Apa? Abang Mak garanti syurga. Tu dia ke. Tu Abang Mak tak semaya ke? Abang Mak semaya ke? Abang Mak rogu anak orang ke? Zina dengan bini orang ke? Curi bagi orang ke? Rapah hak orang ke? Apa dosa? Jangan bimbang. Abang Mak garanti syurga. Oh, dia kata terima kasih ya Allah. Akhirnya dia pun jadilah tak share ya. Nah. Jadi dia ayat anak murid dia, awak jangan tiru saya martabat lain dah, saya jumpa dah Allah Ta'ala ni. Allah Ta'ala kata dah saya ni beres, selesai masalah. Jadi dia menyelewengkan perkataan Ibnu Athaillah Az-Zakandari, man sabaqat inayatuhu lam tadur jinayatuh. Itu perkataan Ibnu Athaillah nak cerita tentang ketentuan Allah, seperti mana dalam hadis dalam Arba'in An-Nawawiyah wadah dia 40. Pak Nabi cerita seorang yang beramal dengan amalan ahli syurga sehingga dia dengan syurga tu tidak jauh, zira, ada hasta lagi nak masuk syurga, tapi telah terdahulu dalam ilmu Allah dia ahli neraka, maka dia beramal dengan amalan ahli neraka, maka mati dia jadi ahli neraka. Nah, orang yang beramal dengan amalan ahli neraka, nah, sehingga dia dengan neraka tu tidak jauh, hatta zira, ada sehasta lagi nak dekat dengan neraka. Tapi ketentuan Allah sedia kala azali lagi kata dia tu ahli syurga, maka dia beramal dengan amalan ahli syurga, maka masuk dia dalam syurga. Itu nak cerita tentang ketentuan Allah. Nah, semua benda ni Allah Ta'ala tentu sedia kala lagi. Qadha Allah Ta'ala kena kepada ta'alluq tanjizi qadim bagi sifat iradah, di atas pendapat Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Atau kena kepada ta'alluq tanjizi qadim bagi sifat ilmu, kalau mengikut sebahagian daripada Al-Maturidiyah. Artinya khilaf lafzi saja. Nak cerita kata gapo Allah Ta'ala buat, qadar dia, qadar kena kepada ta'alluq tanjizi hadis bagi sifat qudrat. Apa sahaja Allah Ta'ala buat sekarang ni ialah apa yang Allah Ta'ala tentu sedia kala, dan apa yang Allah Ta'ala tentu sedia kala dia tahu sedia kala lagi, dia maha mengetahui sedia kala lagi. Fir'aun mati kafir tu bila lagi Tuhan tahu? Belum wujud Fir'aun, belum wujud makhluk ni, belum ada satu buta lagi makhluk, Tuhan tahu dah Fir'aun tu mati kafir. Bukan nanti Fir'aun mati baru Tuhan mati adalah Fir'aun, nah kafir lah dia. Mana Tuhan baru tahu dah tu, jahil Tuhan. Jadi macam fuq qadariyah al-ula. Fuq qadariyah al-ula ni, oh ni nyocoh ya. Dia tak cocok. Fuq qadariyah al-ula ni dia kata kan, Allah, innallaha la ya'lamu bil asya'i illa ba'da wuqu'iha. Nah, kata fuq qadariyah al-ula, sesungguhnya Allah ni tidak tahu pun segala perkara melainkan kemudian daripada berlaku segala perkara tersebut baru Tuhan tahu. Itu macam sekarang ni Tuhan tahu adalah kita ni, tahulah sebab kita ada dah ni. Belum mak kita beranak kita, Tuhan tak tahu kita ni. Siap. Qadariyah al-ula kafir bi ijma'il ulama. Itu tak ada dah.
inqidha, telah terputus, hilang dah mazhab dia sebelum ba'da zuhuri Imam Syafi'i. Sebelum beranak Imam Syafi'i itu pupuh dah puak ni. Tu. Jadi cerita dalam hadis Nabi tadi atau perkataan Ibnu Athaillah tadi itu nak cerita tentang hakikat segala perkara ni ialah dengan ketentuan Allah. Allah tidak buat apa yang dia tak tentu. Dia buat apa yang dia tentu. Bikana wa biyakunu ma yakunu. Dengan kudrat dan iradah Allah lah telah ada barang yang telah ada, dia yang menjadi. Wa biyakunu ma yakunu, dengan kudrat dan iradah Allah Taala lah lagi akan ada perkara yang lagi akan Allah Taala tentu, Allah Taala telah tentu dan Allah Taala nak buat. Dan apa yang dia tentu dia tahu dah sedia kala. Apa yang disuruh juga Nabi Musa, Nabi Harun pergi berdakwah. Itu hikmah kebijaksanaan Allah. Setengah daripada hikmat kebijaksanaan Allah supaya fa'tabiru ya ulil albab. Boleh kita ambil iktibar orang-orang yang ada kepala otak bila baca Quran cerita Firaun, kita pun ambil ibrah dia panggil. Itu banyak lagi hikmatnya. Allah Taala tidak buat perkara sia-sia, pasti ada hikmah dia. Itu hijai Allah Taala. Supaya ginilah untuk kita dapat, untuk bermanfaat biji benih pokok durian ke, pokok rambutan ke, mohon-mohon ke, apa tak kira lah. Kalau kita tak tahan dia, tak sepak masuk dalam bumi, tak jijak benih tu masuk dalam bumi, naik pokok durian, naik pokok rambutan, naik tak naik. Itu atau sianya kalau kita jijak masuk dalam tanah. Zoling ni buat kenak ke benih ni. Akhirnya pokok tu tak tumbuh-tumbuh. Benih saja kita duk simpan taruh di rumah kita. Jadi untuk kebaikan orang ramai dapat manfaat daripada pokok durian, kita ambil benih tu jijak katok pokok yang masuk dalam bumi. Kan nampak zoling tu, nampak jahat tu, duk katok benda masuk dalam bumi. Tapi demi untuk kebaikan yang lebih banyak lagi, mana naik benih tu jadi pokok, tumbuh buah, berbuah dengan buah durian. Ramai mana orang boleh ambil manfaat faedah daripada pokok tersebut. Aidah. Jadi nak cerita hijab Allah Ta'ala ni, jangan kita kata sia-sia, dan jangan kita kata ada gharak, tujuan, keuntungan yang kembali pada Allah. Tidak. Karena Allah Ta'ala tidak mengambil sebarang faedah, gharak, tujuan yang menguntungkan dalam setiap perbuatan dia. Dia bukan macam wakil rakyat, bukan macam orang nak tandai calon tu, tengok di Johor tu kan. Sekarang pelihara ayam negeri tu. Buat baik habis geng. Ziarah orang sakit pun letak bendera parti dia nak tunjuk. Jadi buat baik itu ada tujuan tak? Ada maslahat lah awak undi saya tu kalau perbuatan makhluk tu ada gharak, faedah, keuntungan yang kembali kepada dia. Buat hijab apa ada gharak, ada tujuan. Hatta kita mari semaya di masjid ni pun ada tujuan, faedah apa? Nak pahala, nak redha Allah tinggi lagi. Atau kena sikit tadi nak pahala, nak syurga, besar tu. Ada tujuan. Jangan tujuan yang adna, yang ganiyun, yang rendah mana? Nak riak, nak ujub, tu sia-sia lah. Artinya makhluk ni setiap perbuatan dia ada gharak, ada faedah, ada tujuan, keuntungan yang kembali pada diri dia. Allah tiap-tiap perbuatan dia tidak begitu. Tu bukan dia ambil keuntungan daripada perbuatan dia dah. Bahkan Allah Ta'ala tu fa'alun lima yurid, dia berbuat apa yang dia nak. Artinya dia tu fa'ilun mukhtar, dia sang pencipta yang maha memilih, yang maha nak, maha menentu. Tak berlaku fi mulkillah, tak berlaku dalam kerajaan Allah perkara yang Allah Ta'ala tidak tentu, dan bukan Allah yang buat. Cuma pada kitanya diberikan ikhtiar dan usaha.
Nah, diberikan kudratul hadisah, iradatul hadisah. Supaya sah dibangsakan perbuatan tu perbuatan kita, dan sah dibalah pahala dan dosa, syurga dan neraka. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Pahala bagi usaha yang baik, dosa bagi usahaan yang jahat. Jadi kita tu diberi pahala bukan kerana kita yang mengerjakan perbuatan tu, tapi kerana kita usaha saja. Nah, kita dibalah dosa bukan kerana kita yang menjadikan perbuatan tu, kita usaha saja. Itu. Nah, hakikat yang menjadikan perbuatan tu sebagaimana Allah Taala cerita hakikatnya, wa ma ramaita idh ramaita walakinallaha rama. Tidak melontar engkau hai Nabi Muhammad ketika mana engkau melontar. Jadi Allah Ta'ala kata engkau melontar, bermakna boleh dinisbahkan perbuatan itu perbuatan kita. Tapi Allah Ta'ala nak cerita tidak melontar engkau ketika mana engkau melontar, walakinallah harama, akan tetapi Allah lah yang menjadi perbuatan melontar. Allah yang menyampaikan lontaran kamu. Nah, tuh. Maka sebab tu sahabat tanya Nabi, dah kalau benda baik benda buruk ni Allah Ta'ala tentu siap-siap dah, pasal apa kita duk beramal lagi ni ya Rasulullah? Cukup-cukuplah kita serah pada apa Allah Ta'ala tentu sediakan lagi. Nah, maka Nabi kata kullu syai'in muyassarun lima khuliqa lahu. Tiap-tiap perkara tu dipermudahkan bagi apa barang ia dijadikan. Maka kalau kita husnuzan, kata kita ni Allah Ta'ala tentu sebagai ahlus sa'adah, Allah Ta'ala nak isa'atkan kita, maka beramallah dengan amalan ahli sa'adah. Nah, ahli sa'adah mana? Orang-orang yang bahagia. Nah, mudah-mudahan Allah Ta'ala isa'atkan kita, mana? Perbahagiakan kita, mana saat kita mati dalam iman dan Islam. Itu berdasarkan husnuzan kita dengan Allah. Ana inda zanni abdi bi, sesungguhnya aku di sisi sangka hamba-Ku. Maka sebab itulah sangka baik kita dengan Allah wajib kita nak sangka baik. Jangan sangka buruk. Jangan dia kata aku kalau beramal semaya puasa apa kalau Tuhan nak tetap dengan aku juga malah aku semaya. Loh, dia sendiri hak tetap dah diri dia, pilih dah. Dia malah semaya ni nak jadi dengan aku. Dia tahu di mana? Kita tahu kita ahli syurga ahli neraka? Tak tahu. Awal-awal lagi kalau semaya beb, kalau Tuhan tentu neraka. Macam-macam dia tahu dah Tuhan tentu. Dia suka buruk dengan Tuhan. Awal-awal lagi su'zan dengan Allah Ta'ala. Jahat suka dengan Allah Ta'ala. Apa jangan? Itu nak cerita Syekh tarekat hari tu. Nah, ia menyelewengkan perkataan Imam Syekh Ibnu Athaillah Al-Sakandari. Nah, jadi artinya bukan perkataan Ibnu Athaillah kata man sabaqat inayatuhu lam tadur jinayatuhu, barang siapa terdahulu dalam ilmu Allah Ta'ala peliharakan dia daripada masuk api neraka, maka tidak ada kemudaratan apa maksiat yang dia kerja tu dengan makna boleh buat maksiat, bukan makna gitu. Nah, itu nak cerita tentang ketentuan Allah. Kita tahu di mana ketentuan Allah? Tak tahu tak sedar buat pandai-pandai macam tahu. Nah, tu kita tak tahu kita syurga ke neraka. Tanya, mu nak syurga ke neraka? Nak syurga. Dekat ikhtiar kita tu. Pilihan kita nak syurga. Maka kita bila kita ikhtiar nak syurga, maka beramallah dengan amalan ahli syurga, baru dia panggil kita tu raja, harap pada Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang raja, yarju rajaan. Apa makna raja, harap? Ma qaranahu amalun, benda hak kita nak diserta dengan amal. Kita nak ke syurga, wa amalan ahli syurga. Kita tak ambuh ke neraka, kita jangan buat amalan ahli neraka. Itu dia panggil raja. Itu dia panggil harap. Wa illa, kalau tidak lagu tu nak syurga malah pahit wa amal ibadah. Tak seh tak nak ke neraka. Titik alia buat maksiat. Nah, sedap tak buat lagi, nak lagi. Kalau gitu dia panggil umniyatun, dia panggil angan-angan mak jenis saja. Nak kaya malah menego, malah hijau. Kok mana?
Nah, duduk goyah kaki, goyah telur depan TV semua. Tak kaya apa duduk berangai. Kalulah aku kaya. Angan-angan mak jenis saja mu kalau gitu. Nah, maka usaha. Nah, falyamal amalan salihah. Tengok dia kata. Kena berusaha buat amal hak baik-baik. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan dia sekutukan dengan Allah Taala dalam ibadat dia dengan sesuatu apa pun. Jangan. Mesti khalis, mesti bersih hati dia tu lillahi taala, betul-betul mentauhidkan Allah Taala. Sama ada syirik jali, syirik jali ni syirik dalam akidah tu teruk benar nah. Tu kafir nah. Ataupun syirik khafi, apa syirik yang halus tersembunyi. Seumpama riak, ujub, sum'ah. Inilah hak kita banyaknya. Nah, semaya nak tunjuk ke orang ria. Nah, tu berzikir pun nak tunjuk ke orang. Berzikir pun buat live nak tunjuk ke orang ni, orang kita berzikir ni. Ni. Padahal zikir ke semaya tahajud ke itu bukan ibadat yang bersifat muta'addi. Muta'addi mana berjerakit ke orang. Kita nak semaya, nak berzikir kena ada orang ke baru sah zikir kita gitu. Tak perlu. Tak serupa dengan ngajar. Ngajar ni memang kena dia panggil fi'il muta'addi, berjerakit ke orang. Kalau tok guru duk mengajar sore-sore yoya-yoya, orang tak panggil tok guru, tu orang gila dia panggil lagu tu. Nah, ngajar ni memang jerakit ke orang, kena ayat ke orang. Tu tak apalah nak live ke, nak rakam ke, nak meluah ke. Kalau zikir, nah selawat, semaya tahajud, hak ni bukan ibadat yang bahasa muta'addi, hak bahasa qasir. Tak ada orang pun sah kita buat. Apa-apa je kita nak kena buat live gapo? Live semaya tahajud. Siap semaya ada pula ni. Akaun bank lalu ke bawah. Buat gapo? Nah, supaya orang lain boleh ikut kita semaya tahajud sekali di rumah dia. Mana boleh. Tak sah mutabaah tu imam duk mana, makmum duk di mana. Jadi tak perlu pun benda-benda lagu tu. Kalau ada dalam perut pedak ketika tu riak, habis pahala. Al-amalu idza dakhala riya batala. Amal bila masuk riya batal habis segala pahala. Tarkul a'mal li ajli riya syirkul akbar. Pula dah riyaul akbar. Tinggal amal kerana riya. Tarkul a'mal li ajli riya. Tinggal amal kerana takut ke riya. Mari masjid nak semaya sunat tahiyatul masjid, tengok ada orang tengok ke kita. Tak jadi, takut riya. Duduk tak semaya tahiyatul. Riyaul akbar, riya besar lagi. Pula dah. Nak lagu mana? Mau tak mau? Kena mujahadah, nak kena berlawan dengan nafsu kita. Karena itulah sebenar-benar musuh kita. A'da aduwika nafsuka allati baina jambaika. Sebenar-benar musuh kamu tu ialah nafsu buruk yang ada dalam tubuh kita tu sendiri. Habis. Jadi itu satu perkataan Imam Junaid Al-Baghdadi. Mana? Jadi kalau kita tengok idza ra'aita rajulan yamshi 'alal ma' wa yatiru fil hawa, bila kita tengok ada orang boleh berjalan atas air nah, boleh terbang di udara nah, tapi fi'luhu khalifu syariah, tapi perbuatan dia menyalahi syariat, tahu selalu dah fa'lam annahu syaitan, tahu dah menatan ni syaitan ni selalu dah, tak payah dia ikut dah. Tapi keramat ustaz, keramat bukan neracanya nak menimbang kebenaran atau kebatilan, gitu dah. Tu saya senang lagu tu. Orang kita ni tak boleh kalau keramat kan, wali dah lah. Padahal aku wali bukan wali dah sini. Tu. Ini siapa pesan ni? Bukan hamba pesan. Ustaz Pak Ai pesan bukan. Hamba ni siapa? Bukan orang tasawuf, bukan orang sufi. Ni. Aduh, syariat pun lembek lotek nak buat amal. Nah, ni Junaid Al-Baghdadi siapa? Sayyidut Taifah, Raisus Sufiyah. Nah, penghulu bagi fuak-fuak tasawuf, ketua bagi ulama-ulama sufi. Dia sendiri hak besar. Kalau tengok orang ada khamat lagu mana pun, tapi perbuatannya menyalahi dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tinggal jauh kerana dia tu syaitan. Waman fihi, dan mereka yang waman fi asrihi,
Dan dia juga bersahabat dengan tutuk guru siapa, Syekh Shibli ni. Bersahabat dengan tutuk guru yang ada pada zaman dia lah. Malikiyul madhabi. Jadi Imam atau Syekh Abu Bakar Asy-Syibli ni bermazhab Maliki. Artinya tak tinggal mazhab lah. Tak tinggal mazhab. Jangan kita kata Nabi Muhammad mazhab Maliki dah, Nabi Muhammad mazhab Syafi'i dah. Tu soalan bodoh lah ke. Nabi Muhammad ikut tak Imam Syafi'i? Berat tanya soalan bodoh lah tu. Imam Syafi'i beranak bila, Nabi Muhammad wafat bila, siapa ikut siapa? Jadi kalau ada orang tanya lagu tu kita jawab dengan bodoh juga. Ayat ke dia? Tu ada tu ikut Imam Syafi'i biar dia selok sekali. Ambo ingat lagu tu di Mesir dulu. Ada seorang orang muda, kali dia terpengaruh dengan fahaman Wahabi, dia bangun tanya Syekh Ali Jumaah, bekas mufti Mesir. Dia tanya, "Ya Syekh, Nabi Muhammad mazhab Asy'ariyah tak?" Nabi Muhammad ni mazhab Asy'ari tak? Dia duduk sungguh sangat mengajar sifat 20, mengajar Asy'ariyah, mengajar Jawharatul Tauhid, mengajar Kharidah Bahiyah, mengajar Matan Sanusiyah. Nabi Muhammad ikut dak Asy'ari ni? Lalu Syekh Ali Jumaah jawab, Nabi Adam Asy'ariyah, Nabi Idris Asy'ari, kullu anbiya wal mursalin kulluhum asy'ariyah. Kejut dia. Anta kadzab ya Syekh. Mu menipu. Dah apa mengata aku menipu? Nabi ada lahir bila? Loh, boleh pula yang mikir. Pas mu tanya Nabi Muhammad ikut dak Imam Abu Asy'ari, cidik dak soalan lagu tu. Nabi Muhammad lahir bila? Wafat bila? Imam Abu Asy'ari wafat bila? Lahir bila? Yang betulnya Imam Abu Asy'ari tu ikut Nabi Muhammad. Gitulah. Bila kita ikut Imam Abu Asy'ari, pada makna ikut Nabi Muhammad. Kita ikut Imam Syafi'i, pada makna kita ikut Nabi Muhammad. Kenapa? Para imam alim ulama mazahib ni semuanya bersungguh-sungguh mujahadah, ijtihad mereka nak ikut jalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu lagu tu. Tak ada seorang ulama pun nak ikut jalan selain daripada Nabi Muhammad, jalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi beza-beza tu pada wajah ijtihad. Tu gitu. Jadi soalan bodoh kita jawab bodoh tu. Jangan duk cerdik sangat, betul straight. Aisyah hidup Imam Shibli ni 87 sanatan. 87 tahun. Wa mata dan mati ia Syekh Shibli sanata arba'in wa thalathina wa salasami'atin pada tahun 334 Hijriah. Artinya dia masih lagi pada zaman salaf, masih pada kurun yang ketiga, kurun yang sebaik-baik kurun lagi lah. Wa qabruhu dan bermula kuburnya Syekh Abu Bakar Shibli ni di Baghdad, di negeri Baghdad, di Iraq. Baik, habis. Wahwa dan ia Syekh Abu Bakar Shibli ni min uzama'il arifina billahi ta'ala, setengah daripada pembesar-pembesar ulama-ulama yang mengenal Allah Ta'ala dengan kenal yang khusus dipanggil ma'rifah khassah. Ma'rifah khassah ni mana kenal Allah Ta'ala yang meliputi haibah di batin hati dia, yang ditaruh nur cahaya di dalam jiwa dia, kenal Allah Ta'ala. Ni orang-orang arif billah ni dia tidak memandang makhluk tu melainkan Allah qablahu ma'ahu ba'dahu. Itu ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitu Allah qablah ma'ah ba'dah. Itu tidak aku melihat mata kepalaku akan makhluk, melainkan hati aku memandang Allah sebelum makhluk, serta makhluk, dan setelah makhluk tidak ada Allah kekada. Itu orang-orang yang ma'rifah yang khassah, dia nampak perbuatan Allah. Bezanya sikit dengan kita ma'rifah amah macam kita kalau aksiden orang langgar kereta kita, marah tak? Marah tu kereta tu mata tak mana? Marah dah. Orang hak langgar tu kata minta maaf banyak cik, Allah qada Tuhan belaka ketentuan Allah Taala belaka. Qada qada Tuhan kereta aku siapa nak ganti? Tengok. Kan dia percaya qada qada Tuhan, dia percaya tu. Mana dia tak kufur, dia tak syirik.
Dia percaya ni ketentuan Allah. Tapi manis rasa percaya tu kurang. Halawatul iman tu kurang. Oh tu dia nak marah tu. Memanglah kau dah tu masalah kata aku nak ganti bila. Dah tu kan. Tu lagu tu kan. Tapi kalau orang wali kan, turun kereta tengok kereta dia tu senyum. Warna senyum bah. Maaf banyak bayar kita tak nampak. Tak apa. Dia tak royak gapo dia nampak. Hati dia tu. Mana? Dia nampak dah. Hari ni aksiden ni orang langgar kereta dia ni. Ini semua hak Tuhan, hak dia duk kata raditu billahi rabbah. Aku puas hati Allah Tuhan aku tentu. Sedia kala lagi. Belum ada makhluk ni Tuhan tentu dah. Hari ni, tanggal ni, di tempat ni, sekian-sekian hari bulan, sekian-sekian hari, di sipai ni jalan ni, berlaku aksiden. Uji. Nak tengok. Sabar dah. Reda dah. Tu kan orang makrifat khasah tu lagu tu. Senyum dia, tak ada kata apa. Ni apa? Dah raditu billahi rabbah, aku puas hati Allah Tuhan aku. Kalau dok radi kok mana? Kata raditu billahi rabbah dok lagi. Itu lagi tu. Dia kata mana? Qala, berkata Syekh Syibli fi munajatihi, dalam munajat dia. Dalam munajat dia, orang munajat ni mana orang yang berkalam dengan Allah Ta'ala lah. Walaupun dia tak dengar Allah Ta'ala jawab apa pada dia pun, dia panggil munajat. Kalau orang panggil Allah Ta'ala buka hijab, dapat dengar sifat kalam nafsi Allah Ta'ala, itu dia panggil mukalamah. Macam Nabi Musa dapat, Nabi Muhammad SAW dapat. Apa dia kata? Apa panjang ni kalam dia ni, takut tak ada. Ada berapa minit lagi? 5 minit lagi. Sikit. Dia katanya, ilahi he Tuhanku, inni uhibbu an ahabalaka jami'a hasanati ma'a faqri. Hei Tuhanku, sesungguhnya aku ni suka, cinta bahawa aku berikan bagi engkau, berikan kepada engkau jami'a hasanati, akan sekalian kebaikan-kebaikanku, ma'a fakri, serta sifat fakirku. Apa sifat fakirku? yakni ihtiyaji lil hasanati, sertanya aku tu berhajat kepada segala kebaikan. Kebaikan aku dapat buat tu pun yang kurnia, bukan aku yang dapat buat kebaikan tu bui kamu. Itu bukan mana gitu. Kebaikan hak kita boleh buat ni, kita boleh semaya, boleh baca Quran, boleh selawat ke Nabi, boleh berzikir, boleh ingat ke Tuhan. Siapa hak bui? Kita sendiri ke? Dah. Kita fakri, kita fakir. Kita ihtiyaji, kita berhajat. Lil hasanat, kita berhajat Allah Ta'ala tu berikan kepada kita kebaikan. Ini tanda orang panggil tauhid. Jangan kita anggap kata bahawasanya kebaikan yang kita buat ni daripada kita kepada Tuhan. Dah. Minallah wa ilallah, daripada Tuhan kepada kita, kembali kepada Tuhan. Lagu tu. Ini sudut pandang orang sufi tu lagu tu. Dia nampak setiap daripada perbuatan kita ni daripada Tuhan, nyata di kita. Nyata aja. Mazhar dia panggil. Tepat nyata aja. Pas kembali ke mana tu? Kebaikan tadi kembali kepada Tuhan pula. Lepas tu kita la yamliku nafsah, kita tak berapa milik apa-apa pun. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kita dalam nak mengerjakan taat, nak meninggalkan maksiat, bi'aunillah, melainkan dengan pertolongan Allah, pemberian Allah. Itu. Wa dha'fi, dan serta kedhaifanku, ay ajzi an iktsaril ibadati. Mana dha'fi, dhaif, lemah ni artinya lemahnya aku daripada memperbanyakkan ibadat. Tengok orang yang Allah Ta'ala bagi taufik, boleh buat amal ibadat, pecah tapak kaki. Seumpama Nabi Muhammad SAW, hatta tatafattarat, hatta tatawarramat qadamahu. Nabi bangun semaya malam ni sampai pecah tapak kaki. Sayyidatuna Aisyah kata, Nabi semaya tiap-tiap malam, yang ni witir, tak lebih daripada 11 rakaat. Mu jangan tanya panjang dia, jangan tanya. Panjang sungguh. Sahabat pernah nak ikut sekali, 1 rakaat. Rakaat pertama Al-Baqarah, 1 surah. Kira panjang sungguh, tak pecah, tak buka. Padahal Nabi itu sudah pun diampun dosa, maksum. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Itu. Tapi Allah Ta'ala bagi taufik. Gitu juga para wali-wali Allah. Kita
hak 5 waktu ni pun nebing betoh nak boleh buat. Habis gering, habis cekak dah. Fakaifa, lalu kata Syekh Abu Bakar Shibli, maka betapa bagaimanakah la tuhibbu, engkau tidak cinta sayyidi, he Tuhanku. Ini bihazfi harfin nida dia panggil, buai ya sayyidi, buai harah nida. Antaha bali, bahawa engkau lipah kurniakan aku, engkau berikan pada aku, ai antas mahali, engkau maafkan akan daku, maknanya antaha bali ai antas mahali, engkau maafkan akan daku jami'a sayyiati, akan sekalian kejahatan-kejahatan aku, ma'arinaka maulaya anni, padahal serta engkau tu tak berhajat apa-apa pun daripada aku. Memang Allah Ta'ala ghani, wallahu huwal ghaniyyu, Allah Ta'ala tu terkaya, apa, tak berhajat gapo-gapo, ghina mutlak, tak berhajat gapo-gapo. Nah, dia bukan duk berhajat pada semaya beg kita, puasa roha kita ni. Yang dia ingat kata, Tuhan ni tak beri gapo aku nak, aku malas semaya apa ni. Nah, biar dia letih kali, biar dia pening kali, biar dia sedih kali. Dah. Hatta kafir sekalipun habis licin manusia atas muka bumi, wal'iyadzubillah. Nah, Tuhan tetap Tuhan, dia tak berajak apa-apa pada kita. Bukan dia duk berajak pada amal ibadat kita, taat, nah, tinggal maksiat kita, bukan mendapat keuntungan bagi dia dah. Itu ay azabi fa inna sayyiati la tadurruka, itu maksud. Tu. Yani engkau maafkan akan daku, yani jangan engkau azabkan akan daku. Kerana apa? Fa inna sayyiati la tadurruka, kerana sesungguhnya kejahatan-kejahatan aku tidak memudaratkan kamu. Wa hasanati, dan kebaikan-kebaikan aku la tanfa'uka, tidak memberi manfaat apa-apa kepada kamu. Itu. Itu tauhid tu. Ni, perkataan orang sufi ni sebenarnya mengajarkan kita tentang hakikat tauhid. Kejahatan kita tidak memberi mudarat apa-apa kepada Allah, bahkan memudaratkan diri kita sendiri. Kebaikan kita pun tidak memberi apa-apa manfaat pada Allah, bahkan manfaat faedah tu kembali kepada kita sendiri. Maka kita fikir tengoklah, nak pilih buat maksiat ke, buat kederhakaan kepada Allah, atau nak buat ibadat atau taat pada Allah, kita ikhtiarlah, kita pilih. Karena kita ni mukhtaron zahiran, kita ni diberi pilih dengan secara zahir, sebebas-bebasnya, tapi hakikatnya majburan batinan. Itu. Kemudian kita sambung semula pula, wa qad ajazani ba'dul fudala'i an aqra'a ba'da salatil jumu'ati. Ada ulama-ulama dulu ijazah supaya baca selepas daripada semaya Jumaat sab'a marratin, 7 kali. Hadhil abyati salasati, ini bait-bait syair yang 3. Mana? Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli zallati waghfir li dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi wa amilni muamalatal karimi wa tsabbitni ala nahjil qawim. Kita sambung semula pula ni ijazah apa syair dan ijazah wirid selepas maya Jumaat ni ada khusus. Ya, kalau tutup guru pondok dulu lepas maya Jumaat, dia tak baca dah wa ilahukum subhanallah 3 kali, dia baca al-Fatihah 7 kali, qul huwallah 7 kali, qul a'udzu birabbil falaq 7 kali, qul a'udzu birabbin nas 7 kali. Tak beralih kaki dia. Kemudian baca bait syair ni 7 kali. Hak baca qul huwallah 7 kali, qul a'udzu, tu hadis itu kalau tak silap saya nya. Ada dalam kitab Allahumma shalli ala, tak ingatlah. Kitab fiqh ada, kitab fiqh ada. Sittinul Mas'alah Hasyiah, Sittinul Mas'alah Hasyiah Matari bagi Sittin Masalah karangan Imam Ramli kalau tak silap, ada dalam kitab tu. Kitab fiqh. Kemudian baca syair ni. Itu kita sambung semula pula insya-Allah. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadun
sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.